Masa semakin suntuk, bumi semakin tenat. Adakah paras air di bumi dijangka meningkat pada 2050? Adakah Malaysia bakal tenggelam? Untuk pengetahuan anda, ia boleh berlaku sepantas 3 tahun lagi. Glasier Thwaites di Antartika kini sedang mencair dalam keadaan yang pantas dan bakal menenggelamkan pesisiran pantai serta kawasan sekitar di pantai timur dan barat semenanjung Malaysia. Persoalannya, sejauh manakah kadar keterukan ini? Apakah punca utama glasier ini mencair? Astrolab membawa anda lapisan ozon dan masa depan bumi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, aktiviti manusia dalam urusan seharian telah menyebabkan perubahan iklim terbesar abad ini dalam tempoh sedekad yang lalu. Lapisan ozon semakin meruncing. Apa yang kita perlu tahu mengenai perubahan iklim? Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan corak cuaca. Peralihan ini mungkin berlaku secara semulajadi seperti variasi dalam kitaran suria. Tetapi sejak abad ke-19, aktiviti manusia telah menjadi pemacu utama perubahan iklim, terutamanya disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas. Tatkala manusia menggunakan sumber alam untuk kesenangan hidup, lapisan ozon semakin menipis. Dan penipisan lapisan ozon memuncak pada awal 1980-an. Saintis mendapati skala Dobson tidak pernah kurang dari 100. Di sini anda dapat lihat pada tahun 1988 berlaku perubahan ketara, di mana anda boleh lihat wujudnya warna kuning dan merah dalam kuantiti yang lebih banyak terserak pada peta. Kejayaan ini disebabkan oleh desakan saintis yang menjurus kepada Protokol Montreal 1987. Warna kuning dan merah menandakan lapisan ozon. Warna ungu dan biru adalah di mana terdapat paling sedikit ozon dan kuning dan merah adalah di mana terdapat lebih banyak ozon. Pembakaran bahan api fosil menjana pelepasan gas rumah hijau yang bertindak seperti selimut yang membaluti bumi, memerangkap haba matahari dan meningkatkan suhu. Contoh pelepasan gas rumah hijau yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Penggunaan petrol pada kenderaan serta penggondolan hutan juga boleh membebaskan karbon dioksida. Tempat pelupusan sampah adalah sumber utama pelepasan metana. Pembakaran sampah menyumbang pada pelepasan gas metana, seterusnya menerukkan keadaan. Apa yang terjadi jika lapisan ozon semakin menipis? Sebelum tu, tahukah anda apa itu lapisan ozon? Ozon adalah gas yang secara semulajadi terdapat di atmosfera kita. Ozon mempunyai formula kimia O3 kerana molekul ozon mengandungi 3 atom oksigen. Kehadiran ozon di atmosfera kemudiannya ditemui menggunakan kaedah pengukuran kimia dan optik. Perkataan ozon berasal dari perkataan Yunani, ozin, bermaksud menghidu. Ozon mempunyai bau sengit yang membolehkannya untuk dikesan walaupun pada jumlah yang sangat rendah. Kebanyakan ozon, iaitu kira-kira 90%, terdapat dalam stratosfera yang bermula kira-kira 10 hingga 16 km di atas permukaan bumi dan memanjang sehingga kira-kira 50 km pada ketinggian. Ozon tercipta apabila oksigen yang kita sedut, O2, terurai oleh cahaya matahari kepada atom oksigen tunggal. Atom oksigen tunggal boleh bergabung semula untuk menjadi 2 molekul oksigen, O2, atau ia boleh bergabung dengan molekul O2 menjadi ozon O3. Ozon musnah apabila ia bertindak balas dengan molekul yang mengandungi nitrogen, hidrogen, klorin atau bromin. Jumlah jisim ozon di atmosfera adalah kira-kira 3 bilion tan metrik. Kedengaran seperti banyak, tetapi ia hanya 0.00006% daripada atmosfera. Sekarang apa akan berlaku jika ozon semakin nipis? Ozon di stratosfera menyerap kebanyakan sinaran ultraungu dari matahari. Tanpa ozon, sinaran UV matahari yang kuat akan mensterilkan permukaan bumi.
Ozon menapis semua sinaran paling bertenaga UVC dan kebanyakan sinaran UVB. Ozon hanya menyaring kira-kira separuh daripada sinaran UVA. Sinaran UVB dan UVA yang berlebihan boleh menyebabkan selaran matahari, kanser kulit dan kerosakan mata. Peningkatan teknologi dan kemodenan dunia pada akhir 70-an dan awal 80-an membawa kepada penipisan lapisan ozon. Saintis menyedari hal ini mendapati punca utama kepada isu ini adalah peningkatan klorofluorokarbon atau CFC. Klorofluorokarbon telah membawa kepada peningkatan ketara kadar pemusnahan ozon, mengganggu keseimbangan semula jadi ozon dan menyebabkan paras ozon stratosfera berkurangan. Tahap ozon yang berkurangan ini telah meningkatkan jumlah sinaran ultraungu berbahaya yang sampai ke permukaan bumi. Seperti mana kolesterol yang terbahagi kepada dua jenis utama iaitu LDL, kolesterol jahat dan HDL iaitu kolesterol baik. Ozon juga terbahagi pada ozon baik dan ozon jahat. Ozon baik dan yang seringkali saintis perkatakan adalah ozon yang berada di lapisan stratosfera, manakala ozon jahat pula berada di lapisan troposfera. Di troposfera berhampiran permukaan bumi, kepekatan semula jadi ozon adalah kira-kira 10 bahagian per bilion atau 0.0000001%. Menurut Agensi Perlindungan Alam Sekitar, pendedahan kepada paras ozon lebih daripada 70 bahagian per bilion selama 8 jam atau lebih adalah tidak sihat. Kepekatan sedemikian berlaku sekitar kawasan bandar di mana suasana hangat dan stabil. Kesan berbahaya termasuk kerengsaan tekak dan paru-paru atau gejala asma ataupun emphysema. Pengurangan lapisan ozon baik membawa kepada peningkatan kanser kulit, kerosakan mata, selaran matahari serta peningkatan suhu permukaan bumi. Terima kasih kepada saintis menerusi Protokol Montreal 1987. Tindakan drastik menyelamatkan bumi dari peningkatan suhu bumi berjaya meningkatkan keluasan lapisan ozon bumi. Akan tetapi, perubahan besar iklim bumi bukannya datang dari penipisan lapisan ozon. Sebaliknya disebabkan musuh nombor satu planet biru ini, karbon dioksida. Kepekatan karbon dioksida meningkat di atmosfera terutamanya akibat daripada pembakaran arang batu, minyak dan gas asli bagi penjanaan tenaga dan pengangkutan. Kadar peningkatan karbon dioksida di atmosfera kini adalah kira-kira 30% melebihi 150 tahun yang lalu. Peningkatan karbon dioksida mula menjadikan planet biru ini semakin panas. Maka bermulalah satu lagi masalah besar: kenaikan paras air laut. Kenaikan paras laut merujuk pada peningkatan purata paras air di lautan bumi. Sepanjang abad yang lalu, paras laut telah meningkat dan terus meningkat disebabkan oleh pemanasan sejagat disebabkan oleh aktiviti manusia yang telah meningkatkan gas rumah hijau di atmosfera. 40% daripada penduduk dunia tinggal di kawasan pantai yang padat dengan penduduk. Oleh itu, kenaikan paras laut telah dan akan terus memberi kesan besar apabila ia mula menyesatkan komuniti pantai. Perlu diberi perhatian bahawa kadar dan kadangkala arah perubahan paras laut boleh berbeza-beza. Pelbagai aktiviti manusia dan proses sistem bumi mempengaruhi paras laut hari ini, termasuk pembakaran bahan api fosil, aktiviti pertanian dan penembangan hutan. Pemanasan meningkatkan paras laut dalam dua cara. Pertama, peningkatan purata suhu global terutamanya pemanasan di kutub menyebabkan glasier dan kepingan ais di darat mencair, meningkatkan jumlah air di lautan sekaligus meningkatkan paras laut. Kedua, air di lautan semakin mengembang kerana ia menyerap haba daripada atmosfera yang memanas sekaligus mengambil lebih banyak ruang dan membawa kepada kenaikan paras laut. Fenomena kedua ini dipanggil pengembangan haba, aktiviti tektonik yang menyebabkan naik atau tenggelamnya tanah di lokasi tertentu. Ini boleh disebabkan oleh pergerakan tanah yang besar. Sebagai contoh, gempa bumi yang besar kadangkala boleh menyebabkan julangan tektonik. Julangan atau penenggelaman tanah juga boleh berlaku daripada proses tektonik yang lebih pasif. Berat ais menyebabkan tanah tenggelam lebih dalam ke mantel. Apabila ais cair, berat kerak benua berkurangan menjadikannya lebih terapung. Di tempat-tempat ini, kerak masih meningkat dipanggil pemulihan isostatik, mengurangkan kenaikan paras laut yang berkesan. Corak peredaran laut juga boleh mengubah cara air diagihkan merentasi lembangan lautan, menyebabkan paras laut meningkat atau berkurang di lokasi tertentu. Jika glasier terus-menerus cair, maka bumi berhadapan situasi getir. Salah satu glasier yang sedang merunsingkan fikiran kita semua, glasier Thwaites.
Glasier Thwaites di Antartika Barat ialah glasier terluas di bumi, menjangkau kira-kira 120 km dan memanjang ke kedalaman kira-kira 800 hingga 1200 meter di garis asasnya. Thwaites dirujuk sebagai glasier gempita kerana litupan lembaran ais tebal yang sangat luas dan terapung ini sedang mencair dengan kadar yang pantas, berpotensi meninggikan paras air di bumi. Dan Malaysia dijangka mengalami proses kehilangan sebahagian pekan dan bandar utama di pesisiran pantai. Sepanjang dekad yang lalu, pemerhatian terhadap Thwaites menunjukkan bahawa glasier berubah secara mendadak berbanding sistem ais dan lautan lain di Antartika. Berpunca dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan peningkatan pemanasan di atmosfera dan lautan bumi, Thwaites telah pun kehilangan anggaran 900 bilion tan metrik ais sejak tahun 2000. Jumlah kehilangan ais tahunannya meningkat 2 kali ganda dalam tempoh 30 tahun yang lalu dan ia kini kehilangan kira-kira 45 bilion tan metrik lebih banyak ais daripada yang diterima dalam salji setahun. Sekiranya glasier ini merekah dan pecah sepenuhnya serta melepaskan semua airnya ke lautan, paras laut di seluruh dunia akan meningkat lebih daripada 2 kaki. Bukan setakat 2 kaki, ia mampu meninggikan paras laut sehingga 10 kaki jika ia menarik glasier di sekeliling dengannya. Robot digunakan untuk mengkaji zon asas glasier, suhu dan tahap kemasinan, bagaikan retak menanti belah. Aliran rintangan glasier terjejas apabila lidah ais glasier tidak lagi pejal berbanding sebelum ini. Ini meningkatkan risiko pentas ais ini berpecah menjadi ratusan bongkar ais. Dalam masa hanya beberapa tahun sahaja, dijangka negara kita akan kehilangan kebanyakan wilayah di pantai timur dan barat. Kesemua negeri terlibat dengan peningkatan paras air ini, kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Peta ini menggunakan kadar kenaikan air pada paras 10 kaki pada tahun 2050. Walaupun terdapat ralat, kajian dijalankan oleh Nahrim mendapati wilayah-wilayah negeri seperti Kedah dan Kelantan berpotensi tenggelam. Kebanyakan wilayah di Borneo juga bakal menerima nasib yang sama seperti di Semenanjung. Jika kita tidak melakukan sesuatu khasnya di Malaysia, kita berisiko dengan ancaman banjir disebabkan penebangan hutan. Pengharaman bahan seperti CFC telah meningkatkan semula lapisan ozon. Kita perlu progresif dalam kempen penanaman 100 juta pokok dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Nyatakan komen dan pendapat anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.